Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang saya ucapkan kepada Profesor Rahimin, Dr. Anwar dan juga rakan-rakan. Saya Afza Anis Farisa binti Abdul Rahman dengan kad matrik 17190799 dari Jabatan Sejarah Fakulti Sastra dan Sains Sosial bersama dengan dua orang lagi rakan pembentang akan membentangkan isu berkaitan dengan pembayaran zakat secara atas talian semasa pandemik COVID-19. Di dalam pembentangan ini, saya akan membentangkan bahagian pendahuluan, metodologi kajian dan juga bahagian perbincangan, di mana di dalam bahagian perbincangan saya akan membentangkan faktor pembayaran zakat secara atas talian dan juga kelebihan serta kelemahan membayar zakat secara atas talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Rahimin dan Dr. Anwar serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Saidah binti Abdul Ghani dengan kad matrik 17153975, merupakan pelajar tahun 2 dari Jabatan Pengajian Asia Timur dari Fakulti Sastra dan Sains Sosial. Membentangkan berkenaan dengan sorotan literatur dan dapatan kajian bagi isu zakat ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Nama saya Nurhaniza binti Othman, AIL 1800062 atau 170645150. Saya daripada Fakulti Sastra dan Sains Sosial dalam Jabatan Sejarah tahun 2. Dalam pembentangan ini, saya akan membincangkan berkaitan dengan perbincangan kajian yang pertama iaitu hukum pembayaran zakat secara atas talian ataupun online, dan perbincangan yang kedua iaitu kaedah pembayaran zakat secara atas talian ataupun online, dan seterusnya saya akan meneruskan kepada kesimpulan. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pendahuluan. Pembayaran secara atas talian atau e-payment atau pembayaran secara online merupakan salah satu kaedah pembayaran yang wujud pada era ini. Pembayaran secara online dilihat amat berguna khususnya ketika penularan virus COVID-19 yang sedang berlaku pada ketika ini. Pada zaman yang serba canggih, ketika ini, banyak institusi telah mewujudkan pembayaran secara atas talian, termasuklah pusat zakat. Zakat bermaksud harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan jumlah yang tertentu. Zakat dapat dibahagikan kepada dua, iaitu zakat harta dan zakat fitrah. Zakat harta bermaksud zakat yang dikenakan ke atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan secara syarak. Dan zakat harta merujuk kepada beberapa jenis, antaranya zakat harta, zakat pendapatan, zakat pelaburan dan zakat perniagaan. Manakala zakat fitrah pula adalah zakat diri yang difardukan ke atas setiap individu lelaki dan wanita muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat tertentu. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian metodologi kajian. Dalam mencari maklumat berkaitan dengan isu pembayaran zakat secara atas talian semasa pandemik COVID-19 ini, ketiga-tiga pengkaji telah melakukan pencarian bahan sumber melalui dua kaedah. Yang pertama adalah kajian kepustakaan, di mana kami telah mencari bahan melalui database yang terdapat di Pendeta Discovery, iaitu laman web ataupun laman sesawang rasmi Perpustakaan Universiti Malaya. Dan melalui kajian kepustakaan tersebut, kami telah memperoleh beberapa sumber berbentuk tesis, kertas seminar serta artikel jurnal. Selain itu, kami juga melakukan pencarian ataupun pencarian bahan melalui internet dengan melayari laman web rasmi Jabatan Mufti Negeri Selangor, Majlis Agama Islam Negeri Johor dan juga Lembaga Zakat Selangor. Melalui carian tersebut, kami memperoleh maklumat melalui akhbar online tempatan seperti Berita Harian dan juga Sinar Harian.
Baiklah, kita teruskan pembincangan kita dengan sorotan literatur. Menurut Syawal Kaslam 2009 bahawa e-zakat telah muncul sebagai satu inisiatif kerajaan dalam integrasikan aplikasi internet bagi bina institusi zakat berdaya saing dan moden. E-zakat adalah media dalam talian yang digunakan untuk menyokong cara-cara organisasi zakat menyampaikan perkhidmatan terutamanya dalam pengumpulan dan pengagihan dana zakat kepada penerima zakat. Shahnur Azad 2013 mendapati penggunaan aplikasi atas talian dapat mengurangkan masalah ketirisan atau kebocoran dalam pengurusan kewangan serta meningkatkan keberkesanan perkhidmatan. Baiklah, kita teruskan lagi dengan yang seterusnya. Pembangunan dan penambahbaikan untuk proses pembayaran yang lebih baik dan mudah membawa keperluan untuk memperkenalkan adalah sistem yang boleh dilakukan secara atas talian. Dikatakan oleh Adnan Muhammad 2008, pembangunan e-pembayaran akan membantu untuk meningkatkan kecekapan sistem kewangan dengan mengurangkan kos urus niaga, meningkatkan kecairan dan memudahkan peruntukan sumber kewangan yang lebih baik yang boleh mendatangkan manfaat yang besar kepada semua pihak dalam sektor kewangan. Baiklah, kita teruskan lagi pembentangan kepada Dapatan Kajian. Zakat adalah antara rukun Islam yang paling penting. Hukum zakat mempunyai dalil-dalil muktamad dari sudut petunjuk dan sabitnya. Ia menjadikan hukum hakikat itu jelas dan mudah diketahui dari sudut agama. Oleh itu, hukum orang yang menafikan wajib zakat adalah kafir. Oleh kerana perintah mendirikan solat adalah wajib, begitu juga menunaikan zakat adalah wajib. Ini kerana perintah dan arahan menunaikan zakat dengan sighah fi'l amar atau suruhan. Perintah mengeluarkan zakat disebut berulang-ulang kali dalam Al-Quran pada 23 tempat. Walaupun sekarang negara kita sedang dilanda pandemik COVID-19, pembayaran zakat fitrah khususnya masih wajib dibayar melalui sistem yang mudah dan maju, iaitu pembayaran secara talian atau online. Seperti tahun-tahun sebelum ini, aktiviti pembayaran pada tahun ini masih berlaku walaupun tidak perlu berjumpa dengan amil atau petugas yang mengutip zakat bagi mematuhi prosedur Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk mengelakkan penyakit ini terus berleluasa. Kesan ini tidak akan menimbulkan sebarang masalah bagi proses pembayaran. Berkaitan kadar bayaran zakat pada tahun sebelumnya tidak menunjukkan sebarang perubahan yang ketara. Rata-rata negeri masih mengenakan kadar bayaran RM7 mengikut kadar beras biasa yang dimakan. Bayaran ini juga bergantung kepada grade beras yang dimakan, sama ada RM10, RM14 dan paling tinggi ialah RM21. Kita akan meneruskan pembentangan dengan perbincangan kajian yang pertama, iaitu hukum membayar zakat fitrah secara atas talian ataupun online, di mana terdapat dua faktor yang membawa kepada pelaksanaan zakat. Yang pertama daripada faktor luaran, iaitu daripada kawalan kerajaan dan masyarakat Islam. Dan yang kedua adalah faktor dalaman, iaitu dorongan hati nurani sendiri setiap Muslim yang berpunca daripada keimanan mereka terhadap agama Islam untuk melakukan perintah Allah. Ketegasan dalam membayar zakat juga ada disebut dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43 yang bermaksud, dan dirikanlah akan sembahyang dan tunaikanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Perintah menunaikan zakat fitrah bermula pada tahun kedua Hijrah, iaitu tahun diwajibkan puasa pada bulan Ramadan untuk mensucikan orang Islam yang berpuasa dari kata-kata dan perbuatan yang tidak berguna. Namun, apa yang dapat kita lihat, tarikh Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 4 juga telah dilanjutkan dari 29 April hingga 12 Mei, menyebabkan pelaksanaan zakat fitrah terpaksa dijalankan secara online. Perkara ini telah menimbulkan keraguan kepada ramai umat Islam dalam melaksanakan pembayaran zakat online. Namun, menurut Jabatan Mufti Negeri Selangor, hukum menggunakan kaedah pembayaran zakat fitrah melalui internet, mesin ATM dan e-debit adalah harus. Manakala, menurut Setiausaha Kehormat Panel Undang-Undang Majlis Dakwah Negara iaitu Dr. Nurul Haq Syahrir, kaedah pembayaran zakat fitrah secara online ini menepati hukum syarak yang telah ditetapkan.
Lafaz akad zakat itu adalah sunat dan bukan sesuatu yang wajib, dan jika tidak melafazkan zakat fitrah yang dibayar, hukumnya tetap sah. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Melaka, Abdul Hamid Ismail berkata, zakat seseorang sah di sisi syariat apabila berlaku dua perkara, iaitu niat menunaikan zakat dan pemindahan harta atau wang zakat tersebut. Dengan itu, hukum membayar zakat fitrah secara atas talian ini adalah harus. Perbincangan kajian yang kedua ialah kaedah pembayaran zakat fitrah secara atas talian ataupun online. Bagi individu yang ingin melaksanakan zakat fitrah secara atas talian, mereka boleh menggunakan beberapa kaedah yang telah ditetapkan mengikut negeri masing-masing. Sebagai contoh, di negeri Johor, pembayaran zakat fitrah boleh dilaksanakan dalam portal rasmi negeri Johor, iaitu Zakat Johor Online Payment, Johor Online Payment dan Johor Snap and Pay. Bagi negeri Selangor pula, mereka boleh membayar zakat fitrah dengan menggunakan kaedah e-Zakat Pay, portal MyEJ, aplikasi e-Dompet, GoPays dan Boost. Manakala di negeri Pahang, mereka telah memperkenalkan kaedah seperti FPX Online Banking Payment, Pahang Go dan Pusat Kutipan Zakat Snap and Pay bagi mereka yang ingin membuat pembayaran zakat fitrah secara online. Pembayaran zakat fitrah online juga boleh dilaksanakan dengan menggunakan perkhidmatan perbankan terpilih seperti Public Bank, Hong Leong Bank, Maybank, RHB Bank, Bank Rakyat, CIMB Bank, Alliance Bank dan juga Bank Islam. Terdapat juga lafaz pembayaran zakat fitrah secara online bagi portal pembayaran zakat di setiap negeri untuk dibaca dan membuktikan keredaan mereka dengan pemindahan harta iaitu wang tersebut akan disalurkan kepada pengurusan zakat. Bagi mereka yang telah menunaikan zakat fitrah secara atas talian, mereka akan menerima resip sebagai bukti pembayaran yang telah dilakukan. Seterusnya kita pergi kepada faktor pembayaran zakat secara atas talian yang kedua, iaitu mematuhi arahan penjarakan sosial ataupun social distancing. Seperti yang kita tahu, semenjak penularan virus COVID-19, kerajaan telah mengeluarkan arahan agar rakyat mematuhi penjarakan sosial atau social distancing, di mana penjarakan sosial merujuk kepada jarak antara satu individu dengan individu yang lain adalah sebanyak 1 meter. Kerajaan juga mengarahkan agar sebarang aktiviti seperti majlis-majlis keagamaan atau apa-apa sambutan tidak boleh dijalankan. Selain itu, kerajaan juga berharap agar masyarakat tidak melakukan sentuhan antara satu individu dengan individu yang lain seperti bersalaman. Seperti yang kita tahu, pembayaran zakat, terutama sekali pembayaran zakat fitrah, memerlukan pembayar zakat bersalaman dengan amil untuk melafazkan akad zakat. Tetapi apabila kerajaan telah mengeluarkan arahan untuk mematuhi penjarakan sosial, pembayaran zakat fitrah secara manual tidak boleh dijalankan. Okey, seterusnya kita pergi kepada perbincangan kajian yang ketiga, iaitu faktor membayar zakat secara atas talian atau online. Faktor yang pertama adalah mematuhi peraturan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dikuatkuasakan oleh kerajaan. Seperti yang kita tahu, semasa penularan virus COVID-19, kerajaan telah menguatkuasakan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bermula dari 18 Mac sehingga 14 April 2020, di mana berlaku kawalan yang ketat ke atas pergerakan rakyat. Pergerakan rakyat telah dipantau oleh pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia, PDRM dan juga Angkatan Tentera Malaysia. Selain itu, berlaku juga penutupan ke atas institusi-institusi penting seperti institusi pendidikan, institusi perniagaan, bank termasuklah dengan pusat zakat. Keadaan tersebut menyebabkan mereka yang hendak melaksanakan zakat terpaksa melakukannya secara atas talian. Okey, seterusnya kita pergi kepada perbincangan kajian yang keempat, iaitu kelebihan membayar zakat secara atas talian atau online.
Pembayaran zakat secara atas talian dilihat amat berkesan kerana boleh mengelakkan risiko penyebaran virus. Virus COVID-19 boleh tersebar melalui sentuhan antara satu individu dengan individu yang lain. Oleh itu, pembayaran zakat secara atas talian boleh mengelakkan pembayar zakat daripada bersalaman dengan amil semasa melafazkan akad zakat, sekaligus mengelakkan risiko penyebaran virus COVID-19. Kelebihan lain membayar zakat secara atas talian adalah boleh menjimatkan masa. Hal ini kerana pembayar zakat tidak perlu menunggu giliran untuk membayar zakat, kerana pembayaran zakat secara atas talian boleh dibuat pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Kebiasaannya pembayaran zakat mengambil masa yang agak lama, tetapi apabila melakukan pembayaran zakat secara atas talian, pembayaran boleh dilakukan dalam masa 10 hingga 15 minit sahaja. Setiap apa yang berlaku pasti mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Begitu juga dengan kaedah pembayaran zakat secara atas talian ini. Kelemahan membayar zakat secara atas talian yang pertama adalah menimbulkan perasaan ragu-ragu pembayar zakat. Memandangkan pembayaran zakat, khususnya pembayaran zakat fitrah secara online, bukanlah satu kebiasaan kepada pembayar zakat. Jadi, pembayar zakat berasa ragu-ragu akan hukum membayar zakat secara atas talian sama ada sah ataupun tidak. Melalui pembacaan dalam akhbar-akhbar online, kami mendapati bahawa ada sesetengah masyarakat berasa ragu-ragu dengan hukum membayar zakat secara atas talian ini, di mana mereka merasakan bahawa pembayaran zakat secara online adalah tidak sah kerana tiada akad zakat dilafazkan. Pembayar zakat juga merasakan bahawa pembayaran secara atas talian ini tidak dapat dijiwai oleh mereka kerana tiada doa yang dibaca selepas membuat bayaran zakat seperti yang biasa mereka lakukan. Kelemahan lain membayar zakat secara atas talian adalah masalah capaian internet, khususnya buat mereka yang tinggal di kawasan yang mempunyai capaian internet yang lemah ataupun di kawasan pedalaman. Keadaan ini akan menyebabkan mereka mengalami kesukaran untuk membayar zakat secara atas talian. Selain itu, ia juga memberikan kesukaran kepada mereka yang kurang mahir dalam menggunakan teknologi, terutamanya warga tua. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga pengkaji berpendapat bahawa pembayaran zakat secara atas talian, terutama sekali dalam keadaan yang berbahaya seperti penularan virus COVID-19 yang berlaku pada ketika ini, adalah sangat wajar. Masyarakat memainkan peranan yang penting dalam memastikan penularan virus ini dapat dihentikan secepat mungkin dengan memastikan segala arahan kerajaan dipatuhi dengan baik. Perasaan was-was dalam membuat pembayaran zakat secara atas talian ini tidak seharusnya timbul kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui akan niat serta tujuan utama seseorang melunaskan pembayaran zakat mereka. Jadi sebagai kesimpulannya pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah menyebabkan banyak aktiviti manusia terganggu. Namun, sebagai manusia yang percaya kepada qada dan qadar Allah, perlulah menerima situasi ini sebagai satu pengajaran dan pembelajaran yang pastinya akan mendatangkan hikmah yang lebih baik dan besar kepada manusia kelak. Sebenarnya, isu berkaitan dengan pembayaran zakat secara atas talian ataupun online bukanlah satu perkara yang baharu digunakan kerana menurut artikel Akhbar Sinar Harian 12 Mei 2019, pembayaran zakat fitrah secara atas talian telah diperkenalkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Melaka iaitu Abdul Halim Ismail.
Tetapi, mungkin pembayaran zakat secara online ini bukanlah satu medium yang digunakan oleh ramai masyarakat kerana bimbang dan khawatir akan kesahihan dan hukumnya dari sudut agama. Perkara ini berlaku disebabkan kekeliruan masyarakat yang mementingkan lafaz akad zakat sedangkan ianya bukanlah satu kewajipan mahupun syarat. Namun kini, ianya berubah apabila masyarakat ditegaskan untuk membayar zakat secara online bagi mengelakkan penyebaran wabak penyakit COVID-19.